Sifat malas ni macam mana kita nak atasi? Sebab ada yang mengatakan bodoh boleh diajar, takut boleh teman. Kalau malas ni tak ada ubat. Tak pandangan Ustaz, Ustaz. Jom. Ya, okey. Penyakit malas, Ustaz. Penyakit malas. Pertama, kita kena bagi tahu malas ni satu sifat mazmumah. Ya. Ada orang kata malas ni hanya satu sikap negatif. Tidak, dia sifat mazmumah. Apabila dikatakan sifat mazmumah, ia satu dosa. Malas adalah satu dosa. Sebab itu ada satu dosa yang tidak akan Allah ampunkan kecuali dengan kerja keras. Bila kita kerja keras, barulah dosa itu diampunkan. Apa dosa itu? Dosa malas. Ya? Jadi sebab itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di dalam hadis, kita tengok ya, umat Islam bukan umat yang malas. Dalam surah Insyirah ya, kalau kita tengok faiza faraghta fansab, maksudnya selesai satu kerja, tumpu satu kerja lain. Ya, kalau kita lihat. Dan dalam hadis subhanallah, dalam segmen ini pun saya dah terangkan betapa Rasulullah SAW berbangga dengan tangan yang kasar. Kerana tangan yang kasar ini, yang bertani, yang membuat kerja ini, lebih Rasulullah sukai daripada tangan yang lembut. Sehingga antara 3 tangan yang pernah dicium oleh Rasulullah ialah tangan yang kasar, yang kerana dengan yang kasar itu dia melakukan kerja, artinya dia rajin. Soalnya tadi ialah bagaimana kita nak lawan rasa malas. Ini ya, malas beribadah, malas bekerja, malas bangun tidur, macam-macam malas. Kadang-kadang orang istilah sekarang ni Haji Hayat tak kuasa, tak kuasa. Rasa macam mana rasa malas ini? Subhanallah, tidak ada jalan lain melainkan dengan mujahadah. Kena lawan. Kena lawan. Maksudnya kita fikirkan begini ya. Kita kena mujahadah. Mujahadah ni sakit. Mujahadah ni perit. Mujahadah ni apa? Daripada perkataan jahadah, jihad. Jihad artinya melakukan satu usaha dengan bersungguh-sungguh. Bila kita melakukan usaha dengan bersungguh-sungguh, artinya ada kesukaran yang kita tempuh. Jadi orang ni dengar yang ni, dalam hidup kita ni dia ada 2 perkara. Satu perkara yang perlu kita buat, satu perkara yang kita suka buat. Rupa-rupanya 2 perkara ini dia saling bertimbal balik. Perkara yang perlu kita buat, kita tak suka buat. Perkara yang kita suka buat, selalunya kita tak perlu buat. Jadi apabila kita nak berjaya, kita kena fokus pada perkara yang kita perlu buat, bukan kepada perkara yang kita suka buat. Jadi apabila kita buat perkara yang kita perlu, artinya perkara itu kita tidak suka, artinya ada struggle kat situ. Itu yang dikatakan mujahadah. Mujahadah melawan hawa nafsu dan mujahadah melawan godaan syaitan ni. Waktu itu ni kita perlu bayangkan, okey, saya nak malas hari ni. Cuba fikirkan, kalau kita malas sebenarnya kerana apa? Kerana susah. Untuk mujahadah tu susah. Cuba fikirkan, tidak mujahadah tu jauh lebih susah. Betul. Kalau kita malas untuk berusaha, akhirnya kita duduk dalam keadaan selesa, akhirnya miskin, akhirnya kita tidak cukup pendapatan, tidak cukup bagaimana menjara hidup kita. Keadaan itu lebih susah lagi daripada susah bekerja. Jadi kita kena fikirkan begitu. Okey, kita malas sekarang nak bangun untuk solat subuh. Tak, solat subuh tu lebih bahaya lagi daripada kita terus kekal tak solat subuh. Artinya mujahadah itu pahit, tapi tidak mujahadah itu lebih pahit akibat dia. Itu. Yang kedua, kita bayangkan begini ni, kalau kita mujahadah ataupun kita melawan syaitan dan hawa nafsu yang merasa malas dalam diri kita ni, dia payah dia sedikit dan sementara aja. Tetapi kalau kita tak mujahadah melawan hawa nafsu dan godaan syaitan, dia punya kesakitan akibat buruk dia, subhanallah, lebih besar dan lebih berkekalan. Jadi sekarang ni tepuk dah tanya hati kita, nak jadi orang pandai atau orang bodoh? Orang bodoh ni dia terima satu kesenangan yang sedikit dan sementara, dia tolak kesenangan yang lebih besar dan lebih kekal. Itu orang bodoh. Orang yang bijak, dia terima kesusahan yang sedikit dan sementara untuk dia terlepas daripada kesusahan yang lebih besar dan selama-lamanya nanti. Sama ada di dunia lagi ataupun lebih-lebih lagi di hari akhirat. InsyaAllah. Saya kata kalau malas ni dia mula-mula je malas, kalau selalu dah buat tu lama-lama jadi rajin, Ustaz kan? Ya. Orang kata tidak ada satu penyelesaian kepada malas ni. Macam contohlah, kita boleh tarik kuda masuk ke air, tetapi kita tak boleh paksa kuda minum air. Kita bagi tangga pada seorang, bagi orang tu untuk memanjat tangga dia sendiri. Kita boleh bagi ubat pada seorang, tetapi untuk dia makan dan
rasa kepahitan ubat itu usaha dia sendiri. Contohnya sekarang ni, jadi apabila kita berdepan dengan orang malas ataupun kita sendiri malas, dia jawapan dia tidak ada, lawan saja. Lawan aja. Itu je jawapan. Nak tip macam mana lagi? Nak tip kita dengar banyak kuliah, kita dah itu saja. Tapi salah satu caranya ialah pertama juga di samping berusaha dengan mujahadah, kita minta berdoa supaya buang rasa malas. Itu yang ada 8 yang kita minta awal-awal bangun pagi, lepas kita alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma atana wa ila nusyur tu, kita minta Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Kita minta dibuang rasa malas tu dalam hati kita. Minta doa kepada Allah, ya Allah, aku ni malas, ya Allah, buangkanlah rasa malas dalam diri. Niatkan dan sungguh-sungguh untuk buangkan rasa malas itu. Dengan usaha, dengan doa, dan yang ketiga, berkawan dengan orang-orang yang rajin. Dan apabila kita berkawan dengan orang-orang yang rajin, budaya rajin yang ada dalam kawan-kawan kita itu sedikit sebanyak dia akan membantu kita untuk menjadi orang yang rajin juga, insya-Allah. Jadi kalau kita kawan dengan orang yang malas juga, habis gitu ya. Tapi itulah Ustaz cakap tu, kunci utama orang malas ni lawan saja. Kena lawan Ustaz kan. Tu dia, saya kira tu ubat lah, penyembuh kepada tidak ada orang kata, tidak ada lampu Aladin tidak ada orang kata overnight punya. Kita kena lawan beransur-ansur, insya-Allah.